Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan satu resepi kuih tradisional yang mana dikenali sebagai kuih tako. Okay. Tako ni sebenarnya salah satu jenis kuih yang disukai oleh masyarakat di sebelah selatan, biasanya di sebelah Johor. Yang mana kuih tako ni ada beza sebenarnya dengan kuih tepung pelita. Walaupun dari segi rupa kita nampak di atasnya putih, di bawahnya hijau, tapi ada beza sebenarnya. Okey, kalau untuk kuih tako, kebiasaannya kita menggunakan menggunakan tepung hongki ataupun tepung hongki ataupun tepung jagung, yang mana dalam dasar di bahagian bawah hijau tu ada sedikit sengkuang Cina yang kita gunakan. Dan biasanya kuih tako ni kita letakkan dalam bekas yang menggunakan daun pandan. Okey, manakala untuk tepung pelita pula, dia ada beza kat sini yang mana tepung pelita biasanya kita menggunakan tepung beras sepenuhnya dan tidak ada sengkuang di situ, dan biasanya kita letakkan dalam bekas yang menggunakan daun pisang yang dibuat bentuk empat segi, dan di dalamnya kita letakkan daun pisang. Dan tepung pelita, cara masak dia berbeza dengan kuih tako, yang mana tepung pelita biasanya kita kukus, kita kukus 2 kali kukus, iaitu kukus bahagian bawah dan kemudian baru kita kukus bahagian atas. Tapi untuk hari ini saya nak sharekan sedikit resepi yang biasa saya gunakan di rumah, dan sebelum ni pun saya gunakan resepi sama untuk menjual kuih ini sebenarnya, iaitu yang saya tidak menggunakan tepung hongki, tetapi saya menggunakan campuran tepung jagung dan juga tepung beras untuk di kedua-dua bahagian atas dan bawah kuih saya. Okey, untuk itu kita sediakan bahan-bahannya dahulu. Nanti saya akan boleh scroll pada gambar dan juga pada resepi yang saya berikan. Okey. Caranya mudah saja, saya akan kongsikan. Yang pertama, kita kena satukan dahulu bahan untuk bahagian bawah, iaitu kita ada air pandan. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, ini air pandan saya. Saya ada kalau ikut resepi yang saya berikan di sini tu, saya blendkan 5 helai daun pandan dengan 1 cawan ataupun 2 cawan air. Kemudian awak banyakkan air tu, jadikan dia sebanyak 7 cawan air. Kita nakkan daun pandan ni supaya ada bau wangi dia lah. Okey, daun pandan. Lepas tu kita masukkan kita punya gula, iaitu setengah, kalau ikut resepi saya bagi tadi adalah setengah cawan gula. Ini juga agak subjektif, kalau macam ada orang yang suka kurangkan manis, mungkin boleh. Tepung beras. Okey, masukkan tepung beras kita, dan juga satukan dengan tepung ni tepung jagung, iaitu saya gunakan setengah cawan juga, tepung jagung. Okey, masukkan semua sekali dalam kita punya air tadi, cecair tadi. Okey, saya suka kalau boleh bila kita nak masukkan adunan ni, kita jangan panaskan api dahulu sebab nanti dia cepat berketul. So, seeloknya kita kacau dahulu dengan whisker ataupun senduk. Okey, masa kita dah masuk semua bahan tadi dalam periuk kita, so kita kena kacau semua adunan ni, kena kacau selalu, jangan sampai dia berketul. Kita tunggu sampai dia pekat. Jadi api nak gunakan tu jangan kuat sangat, gunakan api yang sederhana saja. Jika dia dah mula pekat, kita kena kurangkan sikit api kita agar dia tidak terlalu panas. So kita akan kacau lebih kurang dalam 10 minit di sini sampai dia. Okey, bila adunan saya dah nampak pekat, dah semakin pekat. Kalau tengok sini dah makin pekat, kita boleh masukkan saya punya sengkuang. Ini saya gunakan sengkuang yang biasa saja, yang putih, bukan sengkuang Cina dalam setengah cawan. Dan sengkuang ni pun subjektif jugalah. Kalau awak rasa suka makan sengkuang yang banyak, boleh masukkan lebih lah. Masukkan sengkuang. Lepas tu mungkin kita nakkan warna dia sedikit lagi hijau, kita masukkan sedikit pewarna supaya bawahnya lebih hijau sikit lah. Sebab air pandan tadi tak berapa hijau sebenarnya. Cuma wangi tu dah ada, wangi pandan. Cuma warna belum nampak lagi. So saya tambahkan sedikit hijau, nampak dia dah hijau sedikit, lebih terang, lebih gelap sikit warnanya. Okey, nampak dia dah semakin pekat. Okey, untuk ini tak payah kita pastikan kita kacau sekejap lagi. Lepas masuk sengkuang, lebih kurang dalam 5 minit, kita tutup api. Jangan biar lama sangat, nanti sengkuang tu dah layu, tak sedap juga. Kita nak sengkuang tu ada rasa rangup-rangup lagi bila kita makan. Dalam 2-3 minit, awak rasa dah sebati adunan ni. Okey, so kita dah boleh tutup kita punya api. Okey, ni saya tutup api dah.
Okay, kalau tengok kat sini adunan saya dah mula pekat nampak dia dah pekat. Okay. So untuk kuih taco sebenarnya kita perlu buat kelongsong yang menggunakan daun pandan Jadi saya tidak ada daun pandan hari ni. Saya menggunakan apa sahaja bekas yang ada di rumah. Saya gunakan dessert cup kat sini. Okay. Ataupun kalau kita boleh gunakan apa sahaja bekas yang kita ada, asalkan kita boleh masukkan kita punya ini sukatan kita punya adunan bawah kita. So kita cedokkan sedikit kita punya adunan kita ni. Okay, kita boleh masukkan di bahagian bawah. Cantik jugalah kalau guna cup ni kan. Nanti kita nak presentable sikit lah untuk makan. Mesti nampak menarik. Biasa anak saya kalau buat ni sekejap je ni dia dah boleh kita kata habis dengan sekelip mata. Okay. Okay, so kita buat masukkan dalam bekas kita. Lepas tu kena biarkan dia sejuk dahulu. Baru kita boleh tuangkan adunan kedua dia yang berwarna putih pula. Okay. Lepas ni saya tunjukkan cara membuat adunan bahan B untuk bahagian atasnya pula. Okay, untuk berikutnya saya akan tunjukkan cara membuat bahagian atasnya pula yang putih. Kita gunakan, kalau ikut resepi yang saya bagi, kita gunakan 7 cawan santan Santan ni nak mudah, saya cuma ambil 1 kotak santan pekat. Biasanya 1 kotak santan tu bersamaan 1 cawan. So kita bersihkan kotak tadi tu dengan air, kita jadikan dia lagi 6 cawan. Tambah lagi 6 cawan, jadikan dia semua 7 cawan. Sebab tadi yang bahagian bawah tu kita gunakan 7 cawan juga. Okay. Masukkan ke semua tadi 7 cawan santan dan campur air. Lepas tu kita gunakan setengah cawan tepung jagung sahaja untuk bahagian atasnya. Masukkan tepung jagung. Okay. Mudah resepi nak buat kuih taco ni, resepi yang betul mudah je Kadang-kadang sedih juga bila beli orang jual kuih taco ni tak sedap Okay, kemudian kita masukkan dalam 1 camcetih garam supaya lemak, kita rasa lemak santan tu Okay, lepas tu ni buat apa? Kita kacau dahulu juga supaya tepung tadi dah bergaul dengan air tadi. Jangan masak terus, nanti dia akan berketul cepat. So, dah sebasi kacau ni baru kita panaskan api kita. Dan kita masak ini juga sampai dia pekat Buat kuih taco ni sebenarnya sangat mudah. Okay, kalau siapa nak berniaga memang sesuai sebab dia tak banyak menggunakan kos untuk bahan-bahan. Cuma perlukan sedikit tepung jagung, tepung beras dan juga santan. Okay. Biasa sebelum ni kalau saya berniaga, saya gunakan acuan yang macam ni. Kalau bekas puding begini boleh dapat dalam tadi sukatan yang saya bagi tadi boleh dapat dalam 25 bekas Kalau yang kecil kita akan dapat kali 2 lah 50 bekas. Tapi kalau awak nak berniaga dalam kuantiti yang banyak boleh gandakan lah bilangan tadi resepi kita bagi tadi tu gandakan 2 kali. Maksudnya 7 cawan air jadi 14 cawan air. Okey, kita tengok kita punya ni. Ni tadi yang putih kita dah mula pekat. So ni kita akan masak sampai dia betul-betul pekat lah. Even tadi yang hijau ni, saya tak masukkan dalam peti ais pun Saya tak masukkan dalam peti ais, saya biarkan di dalam suhu luar sahaja. Dia dah mula mengeras tak ambil masa yang lama pun. Biasa saya buat kuih ni dalam sejam dah boleh siap Okay. So ini kita masak sampai dia betul-betul pekat. Okay. Bila dah pekat nanti, kita cuma tuangkan kepada kita punya di atas adunan yang hijau tadi lah Lepas tu baru kita masukkan dalam peti ais untuk disejukkan dan baru kita boleh hidang untuk dimakan lah. Okay. So nanti awak boleh mencuba di rumah. Okay. Bagi yang nak berniaga kita boleh mencuba. Semoga ilmu yang dikongsikan ni bermanfaat untuk semua. Nanti saya akan sharekan lagi resepi-resepi lain yang mudah yang biasa saya gunakan untuk berniaga sebelum ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.